Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita masuk subtopik yang terakhir untuk bab 7 respirasi, iaitu 7.3 fermentasi. Okay, so kalau sebelum ni kita tahu yang respirasi sel ni terbagi kepada dua. Yang pertama respirasi aerob, yang kedua fermentasi yang ditekankan dalam buku teks KSSM tingkatan 4 lah ya. So untuk respirasi aerob kita dah selesai sebelum ni. Hari ni kita akan masuk berkenaan dengan fermentasi. Okey, konsep dia masih lagi sama, iaitu proses penguraian glukosa tapi tidak lengkap dalam keadaan oksigen terhad atau tiada oksigen. So, jika kamu dah memorize definisi untuk respirasi aerob, bermaksud automatically kamu boleh come out dengan definisi fermentasi. Okay? Sebab tiga perkataan pertama dia sama je. Dia dua-dua adalah proses penguraian glukosa. Cuma fermentasi tidak lengkap tapi aerob adalah lengkap. Okey, kalau fermentasi dalam keadaan tiada oksigen atau oksigen terhad, respirasi aerob oksigen ada. Okey, so dia terbalik sahaja. Okey, maksudnya kamu ingat salah satu definisi, kamu boleh come out dengan definisi yang satu lagi, fermentasi dan respirasi aerob. Okey. So, fermentasi ni kita boleh bahagikan dia kepada dua. Yang pertama, fermentasi alkohol. Dia lebih kepada tumbuhan lah, seperti padi dan juga yeast. Dan yang kedua, fermentasi asilaktik. Okay, so yang ni lebih kepada haiwan dan manusia serta juga bakteria lactobacillus. Alright. Okay, fermentasi alkohol. Okay, dari segi definisi dia adalah proses penguraian glukosa tidak lengkap kepada etanol, karbon dioksida dan juga tenaga. So, dia boleh dirumuskan dalam bentuk persamaan perkataan berikut, di mana glukosa diuraikan kepada etanol tambah karbon dioksida tambah tenaga. Cuma jumlah tenaga yang dihasilkan kecil je lah berbanding respirasi aerob. Kalau aerob dihasilkan 2,858 kilojoule tenaga, tapi fermentasi alkohol cuma menghasilkan 210 kilojoule tenaga sahaja. Okay, so kita ada dua contoh yang menjalankan fermentasi alkohol. Yang pertama, yeast. Okay, so yeast ni dia ada enzim yang boleh uraikan glukosa kepada etanol, karbon dioksida dan tenaga. So, etanol yang dihasilkan daripada penguraian glukosa oleh yeast ni digunakan untuk pembuatan bir dan wine ataupun minuman keras lah. Dan karbon dioksida yang dihasilkan daripada penguraian glukosa oleh yeast ni pula digunakan untuk menaikkan adunan dalam pembuatan roti. Okey, so ni contoh yang paling familiar, yang paling senang boleh dapat dekat dapur rumah kamu. So mungkin siapa-siapa yang ada moripan ni dekat rumah boleh bereksperimentasi sendiri. Buat simple eksperimen sahaja, kamu campurkan sedikit moripan ni atau apa-apa brand lah, tak kisahlah moripan ke apa, asalkan dia yeast, campur je sedikit dengan air suam. So nanti kamu boleh nampak ada bubbles, gelembung udara, gelembung-gelembung yang terbentuk dalam bekas yang kamu campur tu. So maksudnya kita boleh tengoklah hasil fermentasi alkohol oleh yeast ni menghasilkan karbon dioksida, sebab kita tak boleh nampak etanol, kita tak boleh nampak tenaga yang dihasilkan tu kan. Okay, untuk student cikgu, siapa yang ada dekat rumah dia yeast tu boleh buat eksperimen sendiri dan boleh hantar gambar dekat cikgu. Siapa yang ada sahaja. Okay. Next, kita ada tumbuhan dan tumbuhan tu adalah pokok padi. So, pokok padi ni biasanya kita tanam dekat sawah. So, dekat sawah tu biasa berlumpur. Bila berlumpur, dia kurang oksigen. So, bila kurang oksigen, pokok padi ni akan menjalankan fermentasi alkohol. Kenapa pokok padi ni boleh menjalankan fermentasi alkohol? Sebab dia mempunyai toleransi yang tinggi terhadap etanol. So, etanol ni toksik. Dia bersifat toksik. Okay, so tak semua pokok adalah resisten terhadap etanol. Dan pokok padi ni juga berongga untuk memudahkan resapan oksigen. Okay, so maksudnya pokok padi ni dia boleh jalankan kedua-dua respirasi sel, sama ada aerob ataupun fermentasi alkohol. So, kalau ada oksigen yang cukup, dia boleh jalankan respirasi aerob. Tapi kalau oksigen terhad, dia akan menjalankan fermentasi alkohol. Okay, seterusnya fermentasi asid laktik.
So, ia adalah proses penguraian glukosa kepada asid laktik dan juga tenaga. In between dekat sini, dia ada perkataan tidak lengkap sebenarnya sebab dia as long dia fermentasi, dia adalah proses penguraian glukosa tidak lengkap. Okey, tapi masih boleh diringkaskan dengan persamaan tidak balas seperti berikut, iaitu glukosa diuraikan terus kepada asid laktik dan juga tenaga. Lebih simple daripada persamaan tidak balas aerob dan persamaan fermentasi etanol sebelum ni. Okey, kita tengok dua contoh bagi fermentasi asid laktik. Yang pertama, Bacteria lactobacillus. So, bakteria ni terlibat dalam penghasilan yogurt. Bagaimana dia bekerja? Yang pertama, dia akan tukarkan laktosa, gula susu ni kepada asid laktik. Seterusnya, asid laktik akan menggumpalkan kesin ataupun protein susu menjadi dadih atau yogurt. Dan asid laktik juga merupakan punca rasa masam yogurt itu. Okey, cikgu ringkaskan di sini bagaimana cara bakteria lactobacillus ni bekerja untuk menghasilkan yogurt. Okey, so yang pertama, laktosa ditukarkan kepada asid laktik oleh lactobacillus. Okey, oleh bakteria lactobacillus. So, bila asid laktik ni terhasil, ia akan menggumpal kesin atau protein susu kepada yogurt. Okey, so boleh tambahlah yang yogurt ni akan rasa masam disebabkan oleh asid laktik itu sendiri. Okey, untuk lactobacillus ni, bagaimana ia menghasilkan yogurt? Kamu boleh juga bereksperimentasi dekat rumah. Okey, caranya dia cukup mudah. Yang pertama, kamu perlukan susu segar. Okey, dan boleh dapatkan natural yogurt ataupun yogurt asli yang ada tulis life culture. Okey, life culture ni yang penting sebab life culture tu bermaksud bakteria hidup. Okey, so dekat situ ada lactobacillus yang kita perlukan. Okey, kita perlukan dalam kuantiti yang sikit je sebenarnya sebab kita nak menghasilkan yogurt yang baru daripada susu yang kita ada tu. So, bila you combine susu segar dengan sedikit natural yogurt ni dan kamu balut kemas dia dalam bekas yang tertutup, boleh biarkan dalam masa setengah hari ataupun sehari dan kamu boleh tengok hasil, dia akan hasilkan satu kuantiti yogurt yang baru. Okey, dia akan hasilkan satu kuantiti yogurt yang baru. So, boleh try juga benda ni kat rumah selain daripada yeast tadi tu. Alright? Okey, seterusnya yang kedua, sel otot manusia. Okey, ini adalah highlight untuk topik kita hari ini, fermentasi asid laktik pada sel otot manusia. So, disebabkan dia punya cerita ni panjang, so kita akan cerita dekat slide yang seterusnya. Okey, next, fermentasi asid laktik dalam sel otot manusia, the star of our subtopic today. Sebab apa cikgu kata dia adalah star untuk topik kita hari ini? Sebab ini adalah salah satu topik yang digeruni oleh calon-calon SPM tetapi menjadi soalan favourite dalam soalan esei biologi SPM biasanya. Okay? So, please buang mindset yang benda ni susah. Tolong buang mindset yang benda ni susah untuk dikuasai, susah untuk dihuraikan sendiri. Okay? Kalau kamu pegang dengan mindset yang susah, dia akan jadi susah. Tapi sebenarnya, benda ni sangat-sangat dekat dengan kita. Kita pernah melalui perkara fermentasi asid laktik dalam tubuh kita sendiri. Cuma selama ni mungkin kita tak tahu macam mana nak explain dari sudut saintifik. So, cikgu harap selepas kamu belajar tentang topik ni, kamu boleh jadi seorang pelajar sains, biologi terutamanya, yang boleh bercerita macam mana apa di sebalik kekejangan otot yang berlaku, contohnya pada seorang atlet ataupun jika sekiranya kamu sendiri telah ataupun pernah melalui itu, kamu boleh recall balik, oh kenapa sebenarnya kamu berada dalam keadaan tersebut. Okay, so benda ni dekat dengan kita. So, we try to check one by one of the point. Yang pertama, macam biasa, please adakan graf ni dalam nota kamu
please sangat-sangat adakan graf ni dalam nota kamu sebab graf ni pun biasanya akan jadi stimulus dalam soalan esei. So kamu kena mahir cara untuk baca graf ni. Berdasarkan graf ni, nanti kamu boleh develop point-point kamu sendiri. Tak perlu bergantung kepada buku teks semata-mata. Okey? Okey, cerita point yang pertama. Dia kata ketika aktiviti cergas, okey, aktiviti cergas ni pun nanti kita akan tengok contoh-contoh aktiviti cergas, definisi aktiviti cergas yang betul-betul tiada pertikaian jika kamu bagi contoh. Itu nanti kita bincang dalam next slide. So, okey, ketika aktiviti cergas, okey, cikgu letak point yang pertama tu dekat sini. Ini adalah pada permulaan senaman. Dia kata kadar penggunaan oksigen melebihi kadar yang dibekalkan oleh sistem peredaran darah. Okey, kadar penggunaan oksigen melebihi kadar yang dibekalkan oleh sistem peredaran darah. So, masa ni tubuh kita, otot kita akan betul-betul menghasilkan tenaga daripada oksigen yang dibekalkan. Tapi at this moment, kerana melibatkan aktiviti cergas, maka penggunaan oksigen tu melebihi kadar yang dibekalkan oleh sistem peredaran darah. Okey, kita tengok poin yang kedua. So, apa berlaku jika penggunaan oksigen melebihi kadar yang dibekalkan oleh sistem peredaran darah? Maka otot berada dalam keadaan kekurangan oksigen dan dikatakan mengalami hutang oksigen. Okey, dekat sini poin nombor 2. Okey, dekat situ berlaku kekurangan oksigen ataupun hutang oksigen. Okey, hutang oksigen ni adalah terma yang sangat-sangat penting bila kamu huraikan fermentasi asid laktik dalam sel otot manusia. So, yang ketiga, glukosa tidak dapat diuraikan dengan sepenuhnya. Okey, glukosa tidak dapat diuraikan dengan sepenuhnya. Kita analogikan dengan angka yang mudah. Okey, angka ni bukan angka yang betul. Cuma nak bagi gambaran apa sebenarnya konsep hutang oksigen. Contohnya lah, dalam tubuh kita, okey, dalam tubuh kita ada 100 glukos. Okey, glukosa. Tapi oksigen yang masuk, okey, ataupun oksigen yang dibekalkan oleh sistem peredaran darah cumalah 50 molekul. Okey, contohnya lah 50 sahaja oksigen yang ada. So, daripada 100 glukos ni, daripada 100 glukos, 50 boleh di-convert kepada tenaga yang penuh. Tapi 50 lagi glukosa tidak dapat diuraikan. Okey, tak dapat diuraikan sepenuhnya. Dia macam itulah gambaran dia lebih kurang. So, 50 ni kita kira berhutang. So, apa yang jadi kepada 50 glukosa ini? Dia tetap akan ditukarkan, diuraikan kepada dalam bentuk tenaga. Tapi di sini dia bagi tahu, bagi setiap molekul glukosa yang diuraikan, hanya 2 molekul ATP atau 150 kilojoule tenaga dihasilkan. Okey, berbanding respirasi aerob. Kalau sebelum ni, respirasi aerob kita ada 2898 kilojoule. So, 2898 kilojoule ni adalah bersamaan dengan 38 molekul ATP. Okey, tapi untuk fermentasi asid laktik sel otot manusia ni, 150 kilojoule tu hanyalah bersamaan dengan 2 ATP. Okey. Okey, so benda-benda ni semua yang, okey, ini yang point nombor 1 tadi, ini point nombor 2. So, sini 3, 4. Okey, penguraian dia glukosa terus ditukarkan kepada asid laktik dan juga tenaga. So, sebenarnya kita cuma nak tenaga sahaja, tapi
hukum dia memang datang dengan package asid laktik. Nak tak nak kita terpaksa menerima kehadiran asid laktik itu demi untuk membekalkan tenaga. Okey, demi untuk membekalkan tenaga walaupun kita telah full out gunakan sepenuhnya tenaga dalam tubuh kita, sebab glukos tu masih ada lagi, cuma oksigen je yang tak dapat nak bekalkan sepenuhnya bagi penguraian glukosa. Okey. So, okay, point nombor 3 dan nombor 4 ni ada dekat sini 3, 4 cerita dia bawah sini. Okay, bawah graf ni, di sini berlakunya fermentasi asid laktik. Okay. Okay, dekat situ berlaku fermentasi asid laktik. Okay, so point yang kelima, asid laktik yang dihasilkan terkumpul sehingga mencapai satu kepekatan yang boleh menyebabkan kelesuan dan kekejangan otot. So, sampai satu tahap, dia akan jadi satu pengumpulan asid laktik yang terlampau pekat yang menyebabkan otot kita dah tak boleh nak tahan kepada pengumpulan tersebut, sebab asid laktik ni dia akan menyebabkan gangguan kepada kita kata dalam. Okey, untuk poin yang kelima, dia bagi tahu asid laktik yang dihasilkan terkumpul sehingga mencapai satu kepekatan yang boleh menyebabkan kelesuan dan kekejangan otot. Okey, sampai satu tahap, sampai satu tahap yang maksimum. Okey, dekat sini especially kita dah tak boleh nak otot kita dah tak boleh nak tahan dah dengan amount asid laktik yang dihasilkan. So, di situ berlaku kelesuan dan kekejangan otot. Okay. So, masa tu otot kita dah tak boleh nak well function dah. So, apa yang berlaku next? Keenam, setelah aktiviti cergas berhenti, pengambilan oksigen berlebihan mengoksidakan asid laktik kepada karbon dioksida, air dan tenaga. Okey, once kita stop, bila kita dah terjelepuk dah dekat tanah ke padang ke, masa tu kita akan tercungap-cungap. Okey, bila tercungap-cungap tu pengambilan oksigen dikira berlebihan. So, apa yang berlaku? Oksigen tu akan digunakan untuk mengoksidakan asid laktik kepada karbon dioksida, air dan tenaga. So, dekat sini, daripada sini ni, point dekat sini bermula slowly go down kepada point nombor 6. Then dia kata asid laktik, secara rumusannya diringkaskan dalam persamaan perkataan berikut. Asid laktik tambah oksigen, dioksidakan kepada karbon dioksida, air dan tenaga. So, asid laktik ni akan ditukarkan balik kepada tenaga. Asid laktik akan ditukarkan balik kepada tenaga. Last one. Apabila semua asid laktik sudah disingkirkan, hutang oksigen dikatakan telah dibayar. So dekat sini point yang ke-7. So, sebenarnya dia sangat-sangat simple. Sangat-sangat simple. Kamu tahu apa itu hutang oksigen, bagaimana kamu nak bayar balik hutang oksigen, dan you are okay enough. You are okay enough. So, cikgu harap kamu boleh challenge diri kamu untuk explain all the details. Just guna graf sahaja. Cuba gunakan graf kosong saja, graf fermentasi asid laktik ni, dan cuba come out dengan poin-poin yang kita dah bincang ni untuk tengok sejauh mana kamu faham apa yang berlaku waktu fermentasi asid laktik dalam otot manusia. Kita tengok sekejap tentang perbandingan aktiviti cergas. So, perkara ni tak ada di-highlight pun dalam topik fermentasi sebenarnya. Cuma cikgu nak kamu lebih jelas jika soalan meminta contoh aktiviti cergas yang berkaitan dengan fermentasi asid laktik. So, kamu boleh bagi satu contoh yang konkret. Dekat sini ada dua contoh acara sukan, iaitu acara larian pecut 100 meter dan juga badminton. So antara dua sukan ni, acara pecut 100 meter lebih mempunyai risiko yang tinggi dalam penghasilan asid laktik berbanding badminton. Cikgu kata lebih, dua-dua ada kebarangkalian untuk menghasilkan asid laktik, tapi kita lebih prefer acara sukan pecut 100 meter kerana atlet
larian pecut 100 meter perlu menggunakan tenaga semaksimum yang mungkin dalam waktu yang singkat. So dalam beberapa saat sahaja dia perlu habiskan larian 100 meter tu, maka dia perlu full speed. Dia perlu gunakan tenaga dia mungkin lebih daripada limit yang dia ada. So atlet-atlet ni perlu bijak dalam menggunakan tenaga masing-masing supaya mereka tidak mengumpul asid laktik yang banyak dalam otot masing-masing. Okay? Mungkin ada setengah pelari dia akan dah start rasa dia punya kekejangan otot yang ringan pada hujung larian tu. Okay, so selain daripada kita nak elakkan berlakunya kekejangan, kita juga nak pastikan tenaga yang tersisa masih ada untuk dia menamatkan larian pada hujung tu. Contohnya kamu ada jarak 100 meter, kita boleh tengok kadang ada sesetengah atlet pada jarak 20 meter contohnya, dia dah speed pada 80% tenaga. Okey, bila dekat 50 meter dia dah 100% guna tenaga. Tapi dekat 80 meter ni belum tentu tenaga dia masih maintain pada tahap 100% penggunaan tenaga ataupun penguraian glukosa tu. Manakala ada setengah atlet dia slowly ataupun gradually develop dia punya penggunaan tenaga. 20 meter start dengan 60% and then naik kepada 70%, 80%. So, bila sampai dekat penghujung penamat ni, tenaga dia masih lagi boleh dikatakan 100%. Okay, so semua ni bergantung juga pada jisim otot, pada latihan intensif masing-masing. Cuma cikgu nak kamu nampak sahaja yang sukan acara larian pecut 100 meter ni, dia memang mempunyai kebarangkalian tinggi untuk berlakunya pengumpulan asid laktik. Okey, so kenapa cikgu kata badminton bukan satu sukan yang berkait rapat sangat dengan fermentasi asid laktik ni? Dia bukan tak berkait rapat, cuma kebarangkalian untuk menghasilkan asid laktik tu agak kurang berbanding larian pecut. Okey, sebab kita tahu yang badminton ni dia ada 21 kali servis dalam satu set permainan. Okey, dan paling kurang dia akan main dalam 2 set. Okey, itu paling kurang lah. Mungkin akan jadi 3 set kan. So, dalam 21 kali servis tu, dia ada gap masa untuk curi balik oksigen untuk bayar hutang oksigen. Jika sekiranya ada hutang lah. Okey, tapi kita tahu dalam waktu permainan badminton ni, pemain ada gap untuk minum air, untuk kesat peluh, untuk review bola in out. So, banyak masa yang boleh dicuri untuk membayar balik hutang oksigen. So, kebarangkalian mereka mengalami kekejangan otot tu adalah sangat minimum berbanding sukan larian pecut 100 meter. Okay? Dia tak semestinya 100 meter lah, 400 meter pun boleh jadi. Okay? Tapi cikgu lagi prefer kamu pergi yang 100 meter sebab nampak lagi ketara dia punya penghasilan asid laktik tu. Okey. Okey, dekat sini kita ada dua orang wakil Olimpik negara kita, iaitu Nabila Azrin dan juga Datuk Azizul Hasniawang. So, untuk Nabila ni kita tahulah dia menyertai acara larian pecut 100 meter dan sukan tu berkait rapat dengan kebarangkalian penghasilan asid laktik yang tinggi. Dan cikgu nak kamu tambah satu lagi aktiviti cergas yang mempunyai kebarangkalian tinggi dalam penghasilan asid laktik, iaitu berbasikal kiring. Okey, kalau kamu pernah tengok ataupun biasa tengok perlumbaan yang disertai oleh Datuk Azizul Hasniawang, beliau biasanya akan prefer berada di belakang cyclist lain sebelum menambah laju pada pusingan terakhir. So, cuba kamu kaitkan penerangan cikgu dengan sukan acara 100 meter sebelum ni. Okey, kenapa beliau mengambil taktik tersebut? Okey, kebiasaannya. Okey, bergantung juga kepada faktor-faktor yang lain. Itu cikgu tak nak bincang lah detail, bukan kepakaran cikgu berkait dengan taktik yang digunakan dalam sukan tersebut. Okey. Dan satu lagi, apa yang boleh berandakan tentang Datuk Azizul Hasniawang, seperti yang kita tahu Asian people macam orang Malaysia ni, jisim otot kita ataupun fizikal kita adalah lebih kecil berbanding dengan Eropah, orang-orang Eropah. Tetapi beliau membuktikan yang saiz bukanlah penghalang untuk menjadi juara dalam acara sukan bertaraf antarabangsa. So, kalau kamu tengok dalam buku teks muka surat 115, ada di kotak fikirkan,
Dia minta kamu hubungkan antara latihan intensif dan juga penghasilan otot. Okay, so dari situ cikgu nak kamu develop another thinking untuk hubung kaitkan apakah hubungan antara jisim otot dengan penghasilan tenaga. Okay. Okay, dan di sini cikgu ada sertakan video kemenangan Datuk Azizo pada tahun 2017. Walaupun video tu adalah video lama, tapi itu adalah detik-detik proud moment untuk Malaysia. So let's watch together, okay? Jurgen of Germany with a bit of a gap back to Werner. Behind him is a Wagner. Wang is letting the gap go to Glazer. Glazer looks keen, moves up on the outside. 3 laps of racing to go. They're all going to be pretty tight together. This is a big moment for these riders. Glazer goes to the front very early. 2 laps to go. Oh, a big move there. And it comes from Kellerman. Kellerman shoving Puerta out the way. Puerta waiting to pounce. Glazer is there. Glazer gives it some gas. Puerta and Wang go around the outside. Wang's just going to bounce his way off them. Glazer is boxed in. Wang is now going for this. Wang is going for the medal. Wang is going to be the world champion. Wang wheelies across the line to take the world title. His signature wheelie. Okey, dan ini pula adalah juara Kirin Olimpik Tokyo baru-baru ni, Jason Kenny dari Great Britain. So, beliau dikatakan mengambil risiko sebenarnya dengan membuat pecutan awal pada 3 lap terakhir tu. Dan kesan pengumpulan asid laktik itu boleh nampak bila dia menghabiskan perlumbaan. Dia memang dah terduduk dekat tepi sirkuit. Coach dia dah buang kasut dia semua. Okay, sebab untuk dia pulih balik bagi membayar hutang asid laktik tu balik. Okay. Okay, tapi bagi pelumba-pelumba ni ataupun atlet-atlet lain, walaupun sesuatu perkara tu dilihat berisiko, tapi disebabkan mereka telah menjalani banyak latihan intensif, so mereka tahu yang mereka akan pulih dalam kadar segera walaupun berdepan dengan risiko pengumpulan asid laktik ataupun berdepan dengan risiko kegejangan yang ringan. Okay, last kita tengok perbandingan antara respirasi aerob dengan fermentasi. So, perbandingan dari segi persamaan, okay, kedua-duanya merupakan respirasi sel. Okay, kedua-duanya melibatkan penguraian glukosa dan juga menghasilkan tenaga dalam bentuk ATP. Manakala untuk perbezaan, okay, dari segi kehadiran oksigen, respirasi aerob ada oksigen, fermentasi tiada ataupun terhad oksigen dia. Pengoksidaan glukosa, respirasi aerob lengkap, manakala fermentasi tidak lengkap atau separa. Tempat berlaku untuk respirasi aerob adalah mitokondrian, manakala fermentasi sitoplasma. Untuk penghasilan air, respirasi aerob menghasilkan air, manakala fermentasi tidak menghasilkan air. Okey, hasil respirasi untuk respirasi aerob adalah karbon dioksida, air dan tenaga. Manakala fermentasi kita bahagikan kepada 2. Yang pertama, tumbuhan dan yeast menghasilkan etanol, karbon dioksida dan juga tenaga. Dan otot manusia menghasilkan asid laktik dan tenaga. Untuk tenaga bagi 1 molekul glukosa, respirasi aerob menghasilkan 2898 kJ. Fermentasi yeast menghasilkan 210 kJ. Otot manusia menghasilkan 150 kJ. And then bilangan ATP yang dihasilkan respirasi aerob adalah 38 dan fermentasi pula adalah 2. Cikgu recall balik tugasan yang kamu perlu buat dalam topik fermentasi ni. Yang pertama, beri 2 contoh aktiviti cergas. Yang kedua, jelaskan hubungan antara jisim otot dengan penghasilan tenaga. Dan yang ketiga, kenapa Datuk Azizo Hasni tidak terus menambah laju pada awal perlumbaan. So, kamu boleh selip in between nota kamu ataupun buat di hujung sekali. Okay?